Brunei Darussalam Central Bank BDCB menerbitkan Indeks Harga Hartanah Kediaman RPPI bagi suku keempat tahun 2025. Indeks dihasilkan dengan data yang diperoleh daripada bank-bank di negara Brunei Darussalam dan diterbitkan dengan kerjasama pihak Kementerian Pembangunan, khususnya Autoriti Kawalan Bangunan dan Industri Pembinaan ABCI. RPPI mengukur kadar perubahan harga hartanah kediaman persendirian yang dibeli oleh isi rumah dari masa ke masa. Pada suku keempat tahun 2025, RPPI dicatat pada 93.2 menunjukkan peningkatan sebanyak 4.1% tahun ke tahun berbanding dengan suku keempat tahun 2024 dan peningkatan sebanyak 5.1% berbanding dengan suku ketiga tahun 2025. Berdasarkan data pinjaman pembiayaan yang diperoleh daripada bank, sebanyak 128 transaksi pembelian hartanah kediaman persendirian dicatat pada suku keempat tahun lalu. Ini menunjukkan penurunan sebanyak 31.6% berbanding suku ketiga tahun 2025 dan penurunan sebanyak 12.9% berbanding tahun sebelumnya. Pada suku keempat 2025, sebahagian besar transaksi adalah bagi pembelian rumah berasingan diikuti oleh rumah teres, rumah berkembar, pangsapuri dan tanah. Harga median bagi pembelian kesemua jenis hartanah kediaman persendirian adalah $249,500 Brunei pada suku keempat tahun 2025. Ini menunjukkan peningkatan sebanyak 8.5% berbanding dengan suku ketiga tahun 2025 dan peningkatan sebanyak 3.7% berbanding dengan suku keempat tahun 2024. Dari segi lokasi, kebanyakan pembelian hartanah persendirian terletak di daerah Brunei dan Muara, diikuti daerah Tutong, daerah Belait dan daerah Temburong pada tempoh yang sama. 5 buah mukim yang merekodkan jumlah transaksi yang tertinggi iaitu Mukim Kilanas, Mukim Gadong, Mukim Sengkurong, Mukim Berakas B dan Mukim Lumapas. Maklumat lanjut dari laman sesawang BDCB. Maklumat terkini mengenai RPPI juga boleh didapati melalui akaun Instagram BDCB @centralbank.brunei. Laporan awal kajian tenaga kerja KTK 2025 menunjukkan jumlah penduduk dalam kumpulan umur bekerja 18 tahun dan ke atas meningkat 0.8% daripada 346,000 orang pada tahun 2024 kepada 348,700 orang pada tahun 2025. Daripada jumlah tersebut, 66.5% menyertai tenaga kerja, manakala 33.5% berada di luar tenaga kerja. Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik Kementerian Keuangan dan Ekonomi dalam laporannya mengongsikan penduduk bekerja pada tahun 2025 dicatatkan seramai 220,400 orang, menurun 0.9% berbanding 222,300 orang pada tahun 2024. Pekerja tempatan terus menjadi penyumbang utama dengan 70.9% daripada jumlah penduduk bekerja, manakala kadar pengangguran meningkat daripada 4.7% pada tahun 2024 kepada 5% pada tahun 2025. Penduduk di luar tenaga kerja meningkat kepada 116,700 orang berbanding 112,800 orang pada tahun 2024. Kumpulan ini termasuk individu berumur 60 tahun dan ke atas, termasuk penerima pencen umur tua yang turut menunjukkan tren peningkatan. Dari segi pecahan jantina, majoriti penduduk di luar tenaga kerja adalah perempuan. Laporan awal KTK 2025 boleh didapati di laman sesawang deps.mofe.gov.bn. Pelancaran rasmi kerjasama strategi antara Kolej Pengajian Siswazah Antarabangsa IGS dengan Malaysia Allied Health Sciences Academy, Mahsa University dan Mahsa Avenue International College MAIC Malaysia diadakan di kolej berkenaan. Perasmiannya disempurnakan oleh Tuan Terutama Datuk Muhammad Aini Atan, Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke negara ini.
Kolaborasi tersebut memperkenalkan pelbagai program akademik baharu, antaranya merangkumi peringkat ijazah dan diploma. Juga diadakan pameran Vibe ke-20 yang mengetengahkan bakat dan pencapaian pelajar. Pameran berfungsi sebagai platform dinamik untuk mempamerkan karya agung pelajar tahun akhir dan menampilkan pelbagai konsep interaktif, kreatif dan usahawanan. Kerjasama dalam bidang pembangunan pasaran modal, kewangan mampan, kesaling hubungan pembayaran surantau dan inisiatif lain di bawah Pelan Hala Tuju Integrasi Kewangan dan Monetari di ASEAN antara yang dibincangkan semasa mesyuarat Menteri-Menteri Kewangan dan Gubernur-Gubernur Bank Pusat ASEAN AFMGM ke-13 dan mesyuarat berkaitan. Dipengerusikan oleh Filipina, mesyuarat secara maya ini bertemakan Navigating Our Future Together. Mesyuarat bermula dengan dialog di antara Menteri-Menteri Kewangan ASEAN dan Gubernur-Gubernur Bank Pusat ASEAN bersama institusi-institusi kewangan antarabangsa. Mewakili negara Brunei Darussalam, Awang Haji Asrul Adrain bin Pihin Orang Kaya Serta Pahlawan Datuk Seri Setia Dr. Haji Ahmad, Pemangku Status Tetap Fiskal 1 Kementerian Kewangan dan Ekonomi dan Daeng Hajah Rashidah binti Haji Sabtu, Pengarah Urusan Brunei Darussalam Central Bank. Semasa mesyuarat tersebut, Awang Haji Asrul Adrain antara lain mengalu-alukan sokongan teguh daripada Dana Monetari Antarabangsa IMF, Kumpulan Bank Dunia WBG dan Bank Pembangunan Asia ADB dalam menggerakkan sumber, menyediakan nasihat dasar dan menyampaikan perkongsian pengetahuan yang disasarkan. Kerjasama sedemikian amat penting untuk merapatkan jurang infrastruktur, meningkatkan daya saing ASEAN dan merangsang pembangunan sosio-ekonomi. Simposium Teknologi Kewangan dan Reka Bentuk Pasaran Generasi Akan Datang, Anjuran Sekolah Perniagaan dan Ekonomi Universiti Brunei Darussalam mengupas perbincangan mengenai bagaimana kecerdasan buatan AI membentuk semula cara industri kewangan bergerak, membuat keputusan dan menangani risikonya. Simposium itu berlangsung di UBD. Acara mengetengahkan ucap tama bertajuk Gen AI dan Nasihat Keuangan yang disampaikan oleh Profesor Dr. Lars Hornhoff dari Universiti Teknologi Dresden. Simposium menghimpunkan ahli akademik terkemuka, pembuat dasar dan pakar industri untuk mengkaji bagaimana AI mengubah sistem keuangan selain memastikan perubahan tersebut selamat, adil dan bermanfaat. Persidangan isu-isu global Sekolah Antarabangsa Brunei kali ke-21 menumpukan kepada matlamat pembangunan mampan ke-7 tenaga mampu milik dan bersih. Persidangan yang disertai lebih 300 delegasi dari 23 buah sekolah dianjurkan dengan kerjasama Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dan Kementerian Pendidikan serta disokong oleh Jabatan Tenaga di Jabatan Perdana Menteri, Suruhanjaya Tinggi Australia dan Suruhanjaya Tinggi Britain di negara ini. Acara diadakan di kampus ISB di Kampung Salam Pigar. Persidangan antaranya diisi dengan sesi pembentangan oleh para penceramah serta perbincangan jawatan kuasa. Delegasi persidangan membahaskan dan memutuskan penyelesaian berkaitan kepada tenaga mampu milik dan bersih dengan tajuk perbincangan menumpukan kepada mengimbangi kemajuan tenaga boleh diperbaharui dengan pemeliharaan ekosistem, memastikan pemindahan teknologi, keselamatan tenaga dan memperkukuh infrastruktur untuk meningkatkan daya tahan. Our team, when they go in, they need to use a phone. Sebuah perusahaan tempatan Shah Indra terus memperkasa seni kraftangan tradisi melalui penghasilan songkok moden yang mengekalkan identiti budaya Melayu di negara Brunei Darussalam. Ditubuhkan pada tahun 2018, perusahaan ini bukan sahaja mengetengahkan keunikan rekaan, malah memberi penekanan terhadap aspek keselesaan, kualiti bahan serta kemasan produk. Usaha ini secara tidak langsung meningkatkan nilai tambah kepada busana tradisi lelaki tempatan.
Penubuhan perusahaan tersebut didorong oleh inspirasi peribadi pengasasnya selain keinginan untuk meneruskan legasi dalam bidang jahitan yang pernah diusahakan oleh arwah ibu beliau. Dari situ lahir idea untuk menghasilkan sesuatu yang berbeza dalam industri fashion lelaki tempatan, barang-barang termasuk sejadah, pakaian-pakaian untuk perkahwinan, kurta, baju Melayu dan sinjang biasa. Okay. Selain daripada itu, Shah Indra sering beroperasi dan sering bergabung dengan pengusaha tempatan, terutamanya tukang tenun kita ni. Kita ni punya tukang tenun yang lokal. Mereka lah yang menghasilkan tenun-tenun, kain-kain tenun yang disupply kepada kami lah. Dari sana kita ni membantu ekosistem negara kita ni. Dalam masa yang sama, penggunaan platform digital sebagai medium pemasaran turut membantu memperluaskan capaian perniagaan keluar negara, termasuk ke pasaran serantau seperti Malaysia, Singapura dan Indonesia. Peningkatan kesedaran terhadap jenama melalui platform digital bukan sahaja membantu memperluaskan pasaran, malah membuka peluang kepada perusahaan ini untuk terus berkembang dan memperkukuh kedudukannya dalam industri kraftangan tempatan. Marketing adalah sangat penting. Jadinya platform digital inilah membantu untuk meningkatkan the awareness. The more active you are, ataupun lagi kita ni aktif di dalam pemasaran melalui platform digital ini, lebih ramai orang kita ni dapat menyampaikan apa produk-produk yang kita ni dapat hasilkan. Jadinya dari pemasaran tersebut melalui platform digital inilah saya dapat mengongsikan mengongsikan produk-produk Shah Indra ni bukan saja di Brunei tetapi juga di serantau kita inilah. Sambutan positif daripada pelanggan menunjukkan bahawa produk kraftangan tempatan terus mendapat kepercayaan pengguna khususnya dari segi kualiti dan reka bentuk. Dari before this, aku tahu Shah Indra ni dari Instagram. Then after that, one of my friend ada beli songkok from Shah Indra. Dan aku pun macam, lawa juga kualitinya. So aku terus decided untuk ke sini and beli one of the songkok. And masa ni masih membuat lah.